Okey, untuk soalan nombor 1 ni, apa yang awak nak kena tahu dulu adalah kenal pasti awak punya function lah. So this is your function f(x), this is your function g(f(x). So awak tulis semula f(x) sama dengan x per 4 tolak 3, and then g(f(x) sama dengan x per 2 tolak 7. So dekat sini soalan A dia minta awak cari F inverse. So soalan A nak cari F inverse, awak kena start dengan let y sama dengan fx. So tak kisahlah apa-apa pun, nak cari inverse dia kena start macam ni. So fx awak dah tahu, so gantikan balik x per 4 tolak 3. So now pindahkan 3 ke sana, dia akan jadi y tambah 3 sama dengan x per 4. So 4 dekat bawah ni, awak nak bawa dia pergi ke atas, awak kena darabkan kepada semua. Maknanya 4 didarabkan dengan y tambah 3 sama dengan x. Maknanya dekat sini, dekat this whole thing, tukarkan saja y itu kepada x. So dia akan jadi f inverse x sama dengan 4x tambah 3. Yes. So ini je jawapan untuk soalan A. Okey, jom jawab soalan B. Soalan B dekat sini, apa yang dia nak is gx. So dia nak gx tapi awak ada gfx. Awak dah ada yang ni. So kalau awak nak cari gx, so gx ni datang daripada gf dekat x ni. X yang ini awak gantikan dengan f inverse. So f inverse. So kan itu awak dah nampak dekat sini. Ini adalah awak punya G, awak punya F, sini awak punya X. So dia dah nampak macam tu. Jadi bila dekat sini, bila awak dah simplifykan, so dia akan auto hilang lah, sebab F ni kuasa 1 and then itu kuasa negatif 1. 1 tambah negatif 1, awak akan dapat kosong lah. F kuasa kosong, apa-apa nombor kuasa kosong dia sama dengan 1. So dekat sini maknanya dekat gfx tu, gfx ni, x ni kena gantikan dengan f inverse. Right? So x dekat sini pun kena tukar. Maknanya dia akan dapat gfx tu ganti dengan 4x tambah 3 macam tu. So awak kena tukarlah, dia akan jadi macam ni. So dia akan jadi 4x tambah 3 per 2 tolak 7. Simplify, awak akan dapat dekat sini 2x tambah 3 tolak 7. Awak akan dapat 2x tambah 6 tolak 7 tolak 1. Inilah nilai untuk gx awak. Okey, nak cari gf inverse. Okey, nak cari gf inverse maksudnya awak tak tahu lagi sebab dalam soalan dia tak bagi kan. So gf inverse x adalah G, ini adalah F inverse X. So F inverse awak dah tahu. F inverse awak adalah 4x tambah 3. Right? So ini adalah awak punya G dan ini adalah awak punya X. So awak dah tahu awak punya nilai GX adalah yang ini. So gantikan dekat awak punya X tu dengan 4x tolak 4x tambah 3. Gantikan ni. Nampak tak ni berubah? So maknanya awak akan dapat dekat sini 2 and then x awak 4. X tambah 3 tolak 1. Gantikan saja. So ini adalah awak punya GF inverse X. So awak akan dapat dekat sini 8 X tambah 3 tolak 1. Tapi soalan nak adalah GF inverse 2. So GF inverse 2, awak gantikanlah X tu dengan 2. Gantikan sahaja. 8 2 tambah 3 tolak 1. So 8 darab 5 40. 40 tolak 1 39. Itulah nilai jawapan awak. GF inverse 2 sama dengan 39. So untuk soalan nombor 2 ni, apa yang kita nak kena buat dulu adalah bila kita nak cari G inverse, konsep dia and then proses dia mestilah proses yang samalah. So dekat soalan apa yang dia bagi cuma G inverse fx dan sini ada typo, sorry. For this one it should be x tambah 2
dan juga this one dia akan jadi X tak boleh sama dengan negatif 2. Okay, yang lain alright betul. Okay, this one je. So macam mana kita nak menjawab yang G inverse ni? So bila awak nak cari GX, proses dekat sini awak cuma tahu G inverse fx. Okay, idea awak is kalau kita nak cari GX, kalau lah awak buang fx ni, maksudnya awak carikan f inverse. So auto dia akan hilang yang ini macam sebelum ni, sebab f kuasa 1 darabkan dengan f kuasa negatif 1 tambah negatif 1, so dia akan dapat kuasa kosong. So f kuasa kosong dapat 1. So maknanya kat sini yang tinggal G inverse X. Lepas tu bila awak dah tahu G inverse ni, awak inversekan lah dia balik. Bila awak inversekan G inverse ni, awak akan dapat balik GX. So prosesnya macam tu. So starting point dia adalah awak kena cari dulu awak punya F inverse. So first find F inverse X. So awak dah tahu Fx awak. So nak cari F inverse, so let Y sama dengan Fx. So Fx awak adalah 3x tolak 6 over X tambah 2. So next is jadikan X sebagai tajuk lah. So pindahkan, dia akan dapat X ni 3x tolak 6. So XY tambah 2Y sama dengan 3x tolak 6. So pindah-pindahkan bagi X duduk sebelah dan Y yang lain tu duduk sebelah. So XY tolak 3x sama dengan negatif 6 tolak 2Y. Factorize X, so awak akan dapat kat sini Y tolak 3 sama dengan negatif 6 tolak 2Y. So pindahkanlah. So X sama dengan negatif 6 tolak 2Y over Y tolak 3. Okay, so dah jadi macam ni. Makna kata kita dah jumpalah nilai F inverse X kita, which is negatif 6 tolak 2X over X tolak 3. So awak dah tahu F inverse. So maksudnya yang first ni kita dah tercapai. So and then carilah awak punya G inverse lepas tu. So G inverse X berlaku apabila awak masukkan G inverse F. So dalam X tu masukkanlah dia punya F inverse X. So dia akan dapat kat sini G inverse F. Dalam ni awak kena masukkanlah yang awak dapat tadi, negatif 6 tolak 2X over X tolak 3. So dekat sini is awak masukkanlah dalam awak punya formula G inverse tu. So awak akan dapat dekat sini, sebab G inverse awak adalah this one kan. So maksudnya dekat sini, ini kan awak dah tukarkan X ni kepada F inverse. So ini pun X awak kena gantikan dengan F inverse. X ni pun kena gantikan dengan F inverse X. Right? So gantikan nilai F inverse tu terus. So meaning to say dekat sini awak akan dapat 2x tolak 1 per X kan. So 2, and then X kita adalah negatif 6 tolak 2X over X tolak 3 tolak 1 over negatif 6 tolak 2X over X tolak 3. So this one just solve algebra sahajalah. So solving algebra. So awak expand dekat sini. Bila awak expandkan dia, awak akan dapat negatif 12. So awak akan dapat kat sini negatif 12 tolak 4X over X tolak 3 tolak 1 over negatif 6 tolak 2X X tolak 3.
So now is apa yang awak nak kena buat adalah simplifykan sajalah. So dia akan dapat dekat sini negatif 12 tolak 4x. And then sana dia akan dapat negatif x tambah 3 over x tolak 3. And then bahagi dia jadi darab x tolak 3 over negatif 6 tolak 2 x. So this one awak boleh cancel out. And yep. So yang tinggal kat atas tu cuma negatif 12 tambah 3 dapat negatif 9. Negatif 12 tambah 3 9. So ini dapat negatif 5x over negatif 6 tolak 2x. So yes, dekat sini awak dapat yang itu. Awak akan dapat dekat sini G inverse x. So this one kalau kita factorizekan negatif, awak dapat 9 tambah 5x. So bawah ni pun kalau awak factorize negatif, awak dapat 6 tambah 2x. So awak akan dapat kat sini 9 tambah 5x over 6 tambah 2x. So inilah nilai G inverse awak. So once awak dah dapat G inverse, so awak kena inversekan dia balik, and then dia akan jadi Gx. So find, saya tulis kat tepi ni lah, find Gx, maksudnya let y awak inversekan dia balik, G inverse x. So y sama dengan 9 tambah 5x over 6 tambah 2x. So pindahkan 6y tambah 2xy sama dengan 9 tambah 5x. So bagi x pula jadi tajuk, 2xy tolak 5x sama dengan 9 tolak 6y. And then factorize x, awak akan dapat 2y tolak 5 sama dengan 9 tolak 6y. X sama dengan 9 tolak 6y over 2y tolak 5. Maknanya dekat sini awak akan dapat Gx sama dengan 9 tolak 6x over 2x tolak 5. Yep. And then lagi satu, kalau awak jenis yang lebih cakna, so awak akan tahu dekat sini x tu tak boleh sama dengan 5/2. Sebab bila awak letak x tu 5/2, dekat bawah ni dia akan jadi kosong. Kosong tu is error lah. So inilah jalan kira untuk soalan yang A. Okay, untuk soalan A. Tapi sebenarnya dia tak sepanjang ni, cuma saya tak ada shortcutkan dia. Okay. So untuk soalan B, dia minta awak cari GP sama dengan 2. Dia minta suruh awak cari value of P. So value of P bila GP sama dengan 2. So yang awak dah tahu sekarang ni adalah Gx kan. Awak dah tahu Gx sama dengan 9 tolak 6x over 2x tolak 5. Yang awak tahu ni. So gantikanlah awak punya x tu dengan P, and then disamakan dengan 2. So GP sama dengan 2. So P, X tu ganti dengan P. 9 tolak 6P over 2P tolak 5 sama dengan 2. So dekat sini selesaikan, awak dapat 9 tolak 6P, 2 darab 2 dapat 4P tolak 10. So pindah-pindahkan, awak dapat 19 sama dengan 10P, and then P akan sama dengan 19/10. So inilah jawapan untuk soalan B. Okay, soalan number 3. Soalan number 3 dekat sini dia bagi ada diagram dekat situ. Lepas tu okay. So untuk intro better untuk saya explain lah cara baca graf dia. So kalau let's say saya kata dekat sini H inverse GX. So H inverse GX. So cara awak baca dia adalah baca dari belakang. H inverse pergi ke G, and then G pergi ke sini. Maksudnya dekat sini awak akan dapat nilai untuk yang ini. So dia akan pergi macam tu tau, follow arrow tu. So dia akan dapat kat sini kalau H
inverse G3, X tu diganti dengan 3, awak akan dapat 3. So, dekat sini, awak boleh baca yang G3 tu sama dengan P lah. So, G ketiga sama dengan P. So, kalau H inverse P akan sama dengan 3. So, cara baca dia pun, ni H inverse pergi sini dan pergi sini. G inverse pergi sini, pergi sini. So, dia akan jadi macam tu. Okay, enough for intro. So, soalan A dia kata, if a student writes P sama dengan 10, ada determine whether the value is correct or wrong. So, give your answer. So, kalau P tu dia buat sama dengan 10, maksudnya dekat sini dia akan dapat 10 lah jawapan dia. So, apa yang kita boleh relatekan adalah G3 sama dengan 10 lah. Kan? So, G3 sama dengan 10. Sebab kita tahu G3 menghasilkan P, and then dia kata P tu sama dengan 10. Betul ke? So, kalau awak masukkan G3, awak akan tahu yang awak tahu yang GX tu sama dengan ni. GX sama dengan 3X tolak 1. Kalau awak masukkan 3 tu dekat X, so awak akan dapat dekat sini 3 darab dengan 3 tolak 1. 9 tolak 1 dapat 8. So, jadi G3 tu sebenarnya takkan sama dengan 10 lah, sebab jawapan dia 8. So, jadi student writes P equals to 10 tu is wrong because the answer is P equals to 8. So, kalau dia buat G3 sama dengan 8, so barulah betul. Okay, P tu akan sama dengan 8. So, itulah jawapan untuk soalan A. And then soalan B. Soalan B dia minta untuk awak cari H inverse. So, H inverse untuk soalan B. Nak cari H inverse. So, dekat sini datang H inverse ni dia datang daripada mana? Okay, H inverse GX. So, dia datang daripada yang H inverse G dekat X tu, awak kena cari G inverse. So, ini akan menghasilkan H inverse X. So, nak cari G inverse, buatlah let Y sama dengan GX. Y sama dengan 3X tolak 1. And then pindah-pindahkan, awak akan dapat dekat sini Y tambah 1/3 sama dengan X. Maknanya G inverse X sama dengan X tambah 1/3. Okay, so awak dah tahu kat that part. Right, so here apa yang awak nak kena buat is nak cari H inverse, just follow je lah step tu. Masukkan dekat X tu, dekat X yang ini masukkan G inverse yang ini. So, maksudnya dekat sini H inverse X adalah masukkan X tu G inverse dalam X dekat H inverse GX tu. So, H inverse GX tu adalah yang ini. So, nilai-nilai X dekat situ semua gantikan dengan G inverse. Dia akan dapat 3 tambah 6 G inverse awak X tambah 1/3 over 3X tu adalah X tambah 1/3 tolak 2. So, yang ini boleh cancel out lah. Sini 1, sini 2, sini 1, sini 1. So, awak akan dapat dekat sini 3 tambahkan dengan 2X tambah 2 over X tambah 1 tolak 2. So, final answer kita 3 tambah 2, 5 tambah 2X over dengan X tolak 1. Inilah nilai H inverse awak. So, ini je lah cara-cara nak jawab dia.